Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka, wa 'ainul basirah yushhiduka 'adamaka liwujudihi, wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-45 ni, Syekh Ibn Atha nak menyatakan tentang tahapan kedudukan kerohanian seseorang itu dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Usuluddin, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengetahui bahawa iman manusia itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Yazidu wa yankus. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa iman manusia ni boleh bertambah, boleh berkurang. Tapi apa erti bertambahnya iman dan berkurangnya iman itu? Apakah bertambah dari segi pengetahuan tentang iman itu, atau bertambah dari segi keyakinan-keyakinan baru yang dihasilkan, atau bagaimana? Jadi bertambah dan berkurangnya iman ini tidak melibatkan keyakinan-keyakinan baru. Dalam keyakinan kita, yang menjadi dasar, yang menjadi asas kepada iman kita itu percaya kepada 6 rukun iman. Jadi bila iman itu bertambah, rukun iman tidak akan menjadi 7, 8 atau sebagainya. Demikian juga bila iman itu berkurang, tidaklah bererti rukun iman itu menjadi 5, menjadi 4 dan sebagainya. Sebab bertambah dan berkurangnya iman itu tidak melibatkan pertambahan rukun-rukunnya. Itu bukan sudut bertambah dan berkurangnya iman. Rukunnya tetap sama. Pengetahuan tentang iman tetap sama. Tetapi pertambahan dan pengurangan iman itu berlaku dari sudut-sudut tertentu. Ulama Usuluddin tidak membahaskan secara panjang lebar dalam perkara ini. Mereka tidak menghuraikan secara yang mendetail, secara terperinci dalam bab bertambah dan berkurangnya iman. Cuma mereka itu menyebut secara umum bahawa iman itu bertambah dengan bertambahnya ketakwaan, dan berkurang dengan berkurangnya amalan soleh dan sebagainya. Jadi mereka sebut secara umum saja yang melibatkan, yang terbabit dengan bertambah dan berkurangnya iman itu dijelaskan secara umum, iaitu bertambahnya ketakwaan dan berkurangnya takwa itu, amalan kita itu. Kalau iman itu bertambah, maka banyaklah amalan soleh, dan sekiranya iman itu berkurang, maka kuranglah amalan soleh itu. Itu ternyata penjelasan yang sangat umum. Tapi penjelasan yang lebih khusus, yang lebih detail dalam perkara ini, kita akan ketemui ia di dalam kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab tasawuf lah yang memberikan huraian yang lebih padu, yang lebih terperinci, yang lebih mendalam dalam persoalan ini, persoalan bertambah dan berkurangnya iman. Jadi antara huraian yang berkait dengan persoalan itu adalah seperti yang disebut oleh Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat yang ke-45 ni.
Jadi Syekh Ibn Atta' telah menjelaskan ada 3 tahapan. Pertama sekali, pertambahan dan pengurangan iman ini dia membabitkan tahap kesucian jiwa manusia. Jadi salah satu perkara yang berkait dengan persoalan ini ialah tahap kesucian jiwa dan hati manusia. Lalu Syekh Ibn Atta' telah menyebut 3 tingkatan, iaitu syu'a'ul basirah yang pertama, yang kedua ainul basirah, dan yang ketiga disebut hakul basirah. Syu'a'al basirah, ainul basirah, dan hakul basirah. Ketiga-tiga ini melibatkan basirah. Apa erti basirah? Basirah adalah pandangan mata hati manusia. Manusia ini, setiap manusia ada 2 bentuk pandangan. Satunya pandangan mata kasarnya yang disebut sebagai basar, yang hanya dapat melihat objek-objek zahir, fenomena-fenomena zahir, kejadian-kejadian zahir. Dan yang kedua yang melibatkan pandangan mata hati, yang itulah yang disebut basirah, yang dapat melihat, yang dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pandangan mata kasar manusia. Mata kasar manusia tidak dapat melihat alam barzakh, alam kubur, tidak dapat melihat para malaikat, tetapi mata hati manusia itu dapat mencapainya. Mencapai dengan arti dapat memahaminya, dapat meyakininya, dapat menerimanya, bahkan sampai satu tahap seolah-olah melihatnya. Jadi pandangan mata hati inilah yang dinamakan basirah. Dan pandangan mata hati manusia ini dia ada tahapan-tahapan yang tertentu dari segi ketajaman dia tu. Ketajaman penglihatan. Sebagaimana mata manusia ini dari segi ketajaman penglihatannya itu tidak sama antara seseorang dengan seseorang, bergantung kepada kadar rabung seseorang tu. Maka demikian juga mata hati manusia ini, dia ada tahap-tahap ketajaman penglihatannya. Orang yang mata dia rabung sikit, melihat sesuatu benda tu kadang-kadang kelabu. Yang rabung lebih sikit, berat lagi pandangan dia. Yang molek pandangannya, terang dan jelas pandangannya. Bergantung kepada tahap penyakit yang ada pada mata manusia itu. Jadi demikian juga pandangan mata hati yang dinamakan basirah ni. Ada tahapan-tahapan kesucian dia tu, ketajaman pandangannya. Maka Syekh Ibn Atta' mengkelaskan 3 kelas. Syu'a' al-basirah, kemudian tinggi lagi ainul basirah, tinggi lagi hakul basirah. Baik. Kemudian pandangan mata hati manusia ini, pandangan mata hati itu melibatkan ehwal ataupun ehwal ketuhanan. Apa yang dipandang oleh mata hati manusia itu adalah ehwal ketuhanan, iaitu melihat dengan erti memahami dan meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Kalau mata kita ni, objek yang dilihat benda lah, pokok, rumah, objek yang dilihat. Maka pandangan mata hati ini yang melibatkan iman ini, objek yang dipandang oleh mata hati itu adalah ketuhanan Allah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaannya itu. Maka di sinilah adanya ukuran tahap keimanan seseorang tu, tinggi ataupun rendah.
Maka kelah yang pertama itu disebut syu'a' al-basirah. Apabila seseorang itu pandangan mata hatinya berada pada tahapan ini, tahapan syu'a' al-basirah, cahaya mata hati, disebut sebagai cahaya mata hati istilah lah. Apa yang dicapai pada waktu itu? Seseorang yang dikurniakan Allah pada martabat syu'a' al-basirah ni, pertama sekali hati dia akan memahami dan menyedari kedekatan Allah dengan dirinya. Baik, apa erti dekatnya Allah itu? Dekat dan seumpamanya itu disebut dalam Al-Quran. Kita akan temui hal-hal yang melibatkan dekatnya Tuhan dengan manusia ini dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia, yakni Allah itu bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Atau ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami, yakni kami kata Allah, lebih dekat kepada orang yang nak mati itu berbanding dengan kamu yang duduk keliling dia tu. Kami ini kata Allah, aku lebih dekat lagi dengan dia tu. Dan demikianlah sejumlah ayat-ayat yang lain yang menyebut tentang kedudukan dekatnya Allah Ta'ala dengan manusia ini. Tapi apa ertinya? Kerana kita belajar dalam akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah, akidah yang kita belajar, akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah, bahawa Allah Ta'ala itu antara sifatnya ialah mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Yani Allah Ta'ala tidak sama dengan segala makhluk yang baru ni. Tak sama sekali. Dan ini, hakikat bahawa Allah Ta'ala itu tidak sama dengan segala makhluknya, sama sekali dari semua segi. Tidak ada persamaan sedikit pun dengan makhluk ciptaannya. Itulah hakikat mukhalafah. Ternafinya persamaan antara Tuhan dengan makhluk dari semua segi. Hakikat ini kalau kita nak tengok kepada Al-Quran, kita akan temui dia di dalam ayat Al-Quran, walam yakun lahu kufuwan ahad. Yani tidak ada bagi Tuhan itu sesuatu pun yang serupa dengannya. Atau juga di dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang seumpama dengannya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dari sinilah, dari ayat-ayat inilah, maka kita akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tidak menyerupai dengan suatu bentuk keserupaan pun dengan mana-mana makhluk sekalipun. Inilah yang disebut sebagai kemahasucian Allah. Maha suci Allah Ta'ala itu daripada memiliki keserupaan dengan makhluk ciptaannya. Jadi inilah pegangan akidah kita Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kalau makhluk itu ada rupa bentuk, maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kalau makhluk itu ada tempatnya, ada arahnya, maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Maka demikianlah segala makhluk dan ciri-cirinya itu, maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Inilah perkara yang perlu kita pegang baik-baik. Dan hari ini, aspek inilah yang cuba diganggu. Aspek inilah yang cuba dirosakkan pemikirannya, kefahamannya.
Ajaran-ajaran baru, ajaran yang bukan baru, yang sebenarnya ajaran lama tapi berulang-alik keluar masuk. Dia bawa masuk yang cuba untuk merubah keyakinan kita berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang antara sifatnya Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, cuba diubah, diajar dengan ajaran baru bahawa Tuhan itu ada tempatnya di situ di sini, dan sangat berbahaya keyakinan ini. Baik, sekarang berbalik kepada persoalan asal yang kita bahaskan. Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tidak menyerupai makhluknya. Kemudian ayat-ayat yang saya bacakan tadi dan disebut dalam kalam hikmat ini, Allah Ta'ala itu dekat dengan hambanya. Bila sebut dekat, bahasa kita, maka ia berkait dengan tempat. Bersama dengan makhluknya, dekat dengan makhluknya. Jadi dari perkataan itu dia memberi faham tempat. Sedangkan akidah kita, pegangan kita, Allah Ta'ala itu mukhalafah, tidak menyerupai makhluknya, yakni antaranya tidak ada tempat-tempat tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Lalu bagaimana kita nak padukan antara keyakinan dengan ayat Al-Quran dan yang disebut dalam tasawuf ni, bahawa manusia itu dekat dengan Tuhannya? Baik, perkara yang perlu kita fahami, untuk memahami perkara ini perlu kita faham bahawa yang dikatakan dekatnya antara manusia dengan Tuhan itu bukan dari sudut Tuhan dengan manusia itu. Bukan dari sudut itu. Kerana Allah Ta'ala tidak bertempat seperti yang diyakini tadi. Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang bertakluk dengan seluruh makhluknya, berkuasa atas segala makhluknya, berkehendak menentukan segala perkara terhadap makhluknya, mengetahui segala perkara tentang makhluknya, melihat dan mendengar makhluknya. Jadi taklukan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan makhluk ini tidak dapat dijelaskan dalam bentuk jarak, tidak melibatkan jarak. Allah Ta'ala bersifat kudrat, berkuasa ke atas kita. Berapa jarak antara kita dengan kudrat Tuhan tidak boleh dijelaskan dalam bentuk jarak. Bahawa kita ini tertakluk dengannya tanpa jarak. Dengan erti kekuasaan Allah Ta'ala itu tertakluk dengan diri kita ini di mana saja kita berada dan pada bila-bila masa. Demikian juga iradat, kehendak Allah tertakluk atas diri kita ini di mana saja pada bila-bila masa. Jadi antara Allah Ta'ala dengan kita ni tak ada jarak, tidak boleh dijelaskan dalam bentuk jarak. Tapi jarak itu wujud dari sudut manusia dalam hubungan dengan Allah. Di situlah ada jarak. Jadi jarak ni timbul dari sudut kita ni sebagai manusia dalam hubungan kita dengan Allah. Maka jarak itu timbul berasaskan kepada tahap keyakinan kita, tahap kesedaran hati kita, tahap ma'rifat hati kita terhadap Allah. Setiap makhluk ni tertakluk dengan Allah, tapi manusia yang tertakluk dengan Allah Ta'ala ni ada yang percaya benda tu, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala berkuasa ke atas kita ni, kalau nak disebut dari segi jaraknya, sangat jauh. Orang-orang yang ingkar, tidak percaya bahawa kudrat Allah Ta'ala ni tertakluk kepada dirinya dan seluruh makhluk yang lain, tidak percaya benda tu, maka orang ini dianggap sangat jauh. Kemudian di antara manusia ni ada yang percaya hakikat tu, percaya bahawa kita ini tertakluk dengan kudrat Allah, tidak pernah terpisah daripadanya, percaya. Maka orang ini dikatakan lebih dekat, percaya kepada benda tu.
tapi sering lupa. Selalu lupa. Bila ditanya bahawa apakah kita ini terlepas dari Allah Ta'ala, daripada kudratnya, tidak, jawab tidak. Tapi dalam kenyataannya dia lupa. Jadi orang ini dianggap lebih dekat daripada yang ingkar. Yang ingkar itu terlalu jauh, yang percaya ini lebih dekat. Kemudian di antara yang percaya itu ada yang selalu teringat, selalu tersedar hatinya, terasa hatinya bahawa kita ni tertakluk dengan Allah. Di mana saja dia berada, dalam apa juga keadaan pun, hatinya selalu tersedar bahawa dirinya itu tertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Di mana saja dia berada, pada bila-bila masa. Yang ini dikatakan lebih dekat dari yang kedua tadi tu. Jadi itulah maksud dekatnya. Jadi kesimpulan mudah yang dikatakan dekat itu adalah dari sudut kita ni dalam hubungan kita dengan Allah. Bukan dari sudut Allah dan ta'alukan sifatnya terhadap kita. Bukan. Jadi orang yang beriman ini, tahap kesedaran hati dia tu ataupun tahap makrifat dia terhadap Allah Ta'ala itu tidak sama. Maka itulah yang menentukan jaraknya, dekat atau jauh. Yang kuat kesedaran hatinya, dianggap lebih dekat berbanding dengan hati yang lalai. Yang ingat hatinya itu berbanding yang lupa, maka yang ingat itu dikatakan lebih dekat. Yang teguh keyakinannya itu berbanding dengan yang lemah keyakinannya, maka yang teguh itu dikatakan lebih dekat. Maka demikianlah dekat yang dikatakan dekat dengan Allah Ta'ala itu adalah dari sudut hubungan manusia itu, diri manusia itu dalam hubungan keyakinannya terhadap Allah. Maka disitulah dekat. Baik, bila Syekh Ibn Atta kata syu'aul basirah ini, cahaya basirah ni, mata hati manusia ni, bila dia diterangi dengan cahaya ni, bila manusia mencapai darjah ini, apa yang dia dapat? Nak tahu seseorang tu berada pada tahapan ini, tahapan syu'a' al-basirah, mendapat cahaya ma'rifah ini, iaitu kata Syekh, yushhiduka qurbahu minka, iaitu hatinya mula dapat melihat, dapat merasai, dapat menyedari dan meyakini dekatnya Allah Ta'ala dengan dirinya. Baik, contoh yang lebih, mungkin kita boleh tengok contoh lain pula. Nak tahu ehwal hati kita ni, ada tak ehwal dekat tadi tu? Baik, contoh mudah. Kita ada duit dan duit itu duduk dengan kita dalam kocek kita. Orang yang jauh ni, hati dia rasa dia boleh beli apa saja dengan duit yang ada. Dia boleh dapatkan apa saja. Tapi tetap dia tahu kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak akan dapat. Keyakinannya, kita tetap yakin bahawa apa yang tidak diizinkan Allah tak akan berlaku. Itu dari satu segi akidahnya ada, tapi dari segi perasaan yang mengisi jiwanya, dengan duit yang dia ada ni, dia rasa dia boleh beli apa saja. Dia nak benda boleh belaka atas duit ada dengan dia. Berbanding dengan seseorang lain ni, duit tetap sama, ada juga dalam kocek dia banyak, tapi dia rasa tak tentu lagi dengan duit aku ni aku boleh dapatkan itu dan ini. Perasaan lain-lain. Keadaan sama, perasaan lain-lain. Yang satu tu dia kata, kok anda aku nak boleh lah ke dalam tangan aku. Tapi kalau tanya dalam akidah, tetap dia akan balik kepada akidah yang asal. Yang ni tak akan berlaku kalau tidak diizinkan Allah. Tapi dalam perasaan yang mengisi itu, tak tangan kita, tak kita, duduk dengan kita belaka. Maka itu dikatakan jauh. Yang dekat ini, sekalipun duduk dalam kocek dia, tak tahu lagi
Jadi hak kita ke jadi hak orang, tak tahu lagi. Duduk tangan kita dah ni, dalam kocek kita dah ni. Tapi makrifat yang mengisi hati dia tu, yang menunjukkan hatinya tu lebih dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga dia tak yakin bahawa hak duduk dengan dia ni belum tentu akan jadi rezeki dia. Belum tentu lagi. Kan jadi rezeki orang kat lagi. Mungkin jadi rezeki kita, mungkin jadi rezeki orang. Mungkin boleh ke orang, mungkin hilang dan sebagainya. Jadi kesedaran makrifat itulah yang menentukan dekat atau jauhnya seseorang. Demikian juga contoh yang senang, makanan duduk depan mata. Makanan kita duduk depan mata. Makanan kita lah. Jadi orang yang hatinya jauh sikit ni, dalam keyakinan tetap adalah, kalau ada rezeki aku adalah, itu keyakinan dia. Tapi dalam perasaan yang mengisi hati dia ni, hak depan kita ni memang hak kita dah, tak jadi hak orang dah. Tapi bagi orang yang hatinya lebih dekat dalam makrifatnya, hak duduk depan mata pun tak yakin lagi. Mana kan tahu kat lagi jatuh, ni mari makan kucing tak sedar, tak tahu. Ataupun kawan mari pasing ke orang. Jadi tak tahu hak duduk depan tu hak dia ke hak orang lagi. Sebab apa? Kerana hatinya yang dekat. Dekat kan? Dekat kerana memandang ketentuan Allah. Tak tentu lagi hak depan aku ni akan menjadi rezeki aku. Tak tentu lagi. Kenapa? Kerana makrifat hatinya memandang bahawa pemberi rezeki ni Allah Ta'ala, yang dia boleh beri kepada siapa saja. Jadi hak duduk depan kita pun kita tak yakin hak kita. Dari segi perasaan. Itulah keadaan yang dikatakan lebih dekat. Lebih dekat. Jadi yang menentukan dekat atau jauhnya adalah makrifat hatinya itu. Itulah yang mengukur dekat atau jauh seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh lain, kita ini bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Maka di antara kita ni ada yang berpandangan bila dia berusaha melakukan sesuatu dan cukup sebab musabak dia tu, dia rasa yakin boleh kita dah kali ni. Boleh kita dah, tak boleh orang dah. Sebab apa? Sebab musabak dia tu cukup lekat. Tapi berbanding dengan seseorang yang lain ni, dalam keadaan sebab musabak cukup lekat dah ni, ada kata tak boleh orang dah, dia boleh kita dah ni. Tapi dia sendiri tak tahu lagi ni. Manakan tahu kalau bukan takdir kita, nak jadi apa cerita kita tak tahu. Takdir Allah sekalipun cukup lekat dah syarat-syaratnya boleh kita ni, tapi hakikatnya bukan hak kita lagi, dan tak tentu lagi boleh hak kita. Yang itu lebih dekat hatinya. Maka inilah ukuran dekat atau jauh seseorang itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta' menyatakan, apabila basirah manusia ini dia bercahaya, ada syu'a', maka antara yang mengisi hati dia itu adalah dia melihat dekatnya Allah Ta'ala dengan dirinya. Itulah maknanya. Yani segala perkara itu dia rasa Allah Ta'ala lebih dekat daripada diri dia sendiri. Milik dia, memang milik dia lah. Tapi oleh kerana dia mencapai syu'a' al-basirah ni, dia sendiri tak yakin lagi bahawa hak duduk tangan dia ni akan masuk dalam mulut dia ke tak, dia tak yakin lagi. Yang menjadikan seseorang seperti ini, kenapa? Kerana syu'a' al-basirah, mata hati dia tu diterangi dengan makrifat sehingga melihat hakikat sebenar bahawa yang akan berlaku atas ketetapan Allah. Dah kita yakin hak duduk tangan kita ni masuk mulut kita? Tak yakin. Tapi ghalibnya, kebiasaannya memang akan masuk mulut kita lah. Tapi keyakinan kita boleh jamin? Tak boleh beri jaminan. Kecuali yang sesuai muafakat dengan kehendak Allah, masuklah dalam mulut kita, jadilah rezeki kita. Itulah. Jadi kata Syekh Ibn Atta', bila basirah manusia ini bercahaya terang, antara yang akan dirasai, antara yang mengisi mata hatinya adalah dekatnya Allah. Sedar, mari kesedaran, mari perasaan dekatnya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala lebih dekat dengan dirinya, yakni keyakinannya terhadap Allah Ta'ala itu lebih terasa, disedari dan dirasai. Allah Ta'ala Maha Kuasa, meliputi segala-galanya, kesedaran itu ada.
Allah Ta'ala lah yang menetapkan sesuatu itu, hidup atau mati, senang atau susah, kaya atau miskin, berjaya atau gagal, atas ketetapan dia belaka. Perasaan-perasaan itu mengisi hatinya. Yang itu lebih dekat berbanding usahanya sendiri. Yang itu lebih dekat daripada sebab musabab yang lain. Itulah yang dikatakan dia dapat melihat dekatnya Allah Ta'ala. Yani dekatnya kenyataan sifat-sifatnya, takluk sifat-sifat Allah Ta'ala terhadap dirinya itu. Inilah tanda orang yang hatinya itu telah mendapat syu'a al-basirah, cahaya mata hati. Tahapan yang kedua, itu tahapan yang pertama. Bila manusia basirahnya itu bercahaya, dia akan mula merasai Allah Ta'ala itu dekat dengan dirinya. Yang ini menyedari tentang kekuasaan Allah ke atas dirinya itu. Menyedari dan merasai tentang ilmu Allah Ta'ala meliputi segala dirinya. Menyedari dan merasai bahawa samak basar Allah Ta'ala itu sentiasa melihat dan mendengar terhadap dirinya itu. Mari kesedaran itu. Itulah yang dikatakan menyaksikan dekatnya Allah Ta'ala. Timbulnya kesedaran dan perasaan di dalam hatinya, mengisi di dalam hatinya.